Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. Yang dimuliakan muslimin muslimat sidang penonton video yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita kesempatan, yang telah mengurniakan kepada kita waktu untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjalanan menuju alam yang akan datang selepas alam dunia ini bermula dengan alam barzakh. Dan mudah-mudahan segala ujian dan fitnah yang berlaku kepada kita, khususnya kepada umat Islam pada waktu ini, diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sesuatu yang berlaku tidak akan berlaku walaupun sekecil-kecil perkara, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berlaku sebarang wabak, mudarat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang dapat menyembuhkan, tidak ada yang dapat menghilangkan juga, melainkan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah, kembali kepada perintah Allah, kembali kepada perintah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada rakaman kali ini khususnya untuk ahli qaryah Taman Desa Sentosa, Surau As-Salikin, pada pembacaan dan juga muzakarah mengambil faedah i'tibar daripada hadis yang ke-40 dalam kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada rakaman yang lalu kita telah pun baca hadis yang ke-40 ini yang berkaitan dengan sedekah. Tidak akan kurang harta seseorang dengan sebab sedekah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuburkan hasil sedekah, akan menyuburkan sedekah itu sendiri, di mana apabila seseorang itu menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk agama, maka ia akan bertambah. Harta itu pada pandangan kita akan berkurang daripada poket kita, akan berkurang daripada akaun kita. Namun hakikatnya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan adalah sangat besar dan bertambah. Bukan setakat ganjaran pahala, bahkan dari segi keberkatan. Dan juga harta yang dikeluarkan sedekah, zakat, daripadanya akan menjadi bersih dan berkat. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Dan seseorang yang dizalimi lalu dia bersabar dengan kezaliman yang menimpanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepadanya izza, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang soleh, bahkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka telah disusahkan, mereka telah dianiaya kerana agama Allah, kerana menyampaikan wahyu, kerana menyampaikan perintah Allah. Namun begitu, darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bertambah dan tinggi, walaupun disusahkan, dizalimi oleh musuh. Begitu juga dengan orang-orang salih
di kalangan alim ulama seperti imam-imam mazhab, ada yang disusahkan, diseksa. Namun begitu Allah SWT muliakan mereka, berkekalan ilmu mereka, berkekalan mazhab mereka, berkekalan warisan ilmu agama kepada umat sehingga akhir zaman. Kemuliaan yang hakiki daripada Allah SWT. Adapun kemuliaan, darjat, pangkat di sisi manusia bersifat sementara yang akan habis apabila meninggal dunia, ataupun akan habis apabila sampai waktunya yang singkat di dunia ini. Dan Allah SWT, seseorang hamba yang meminta-minta, maka dengan sebab itu Allah SWT akan bukakan kepadanya pintu kesusahan, pintu kefakiran, iaitu apabila bersesuaian dengan hadis Nabi SAW mengajar Hadrat Mu'adh radhiyallahu anhu, iaitu apabila kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Apabila dalam kesusahan, apabila di dalam kesempitan, maka yang pertama sekali dituju adalah kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengangkat rezeki, dia jugalah yang membukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Maka seseorang Islam yang beriman kepada Allah, perkara pertama sekali yang dilakukan adalah pergi kepada amalan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan mereka memulakan, apabila ada kesusahan, mereka mulakan dengan amal dahulu. Mereka sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu, mereka berdoa kepada Allah. Itulah tanda iman, itulah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka akan berikhtiar, mereka akan berusaha. Maka dua perkara itulah yang dinamakan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam hadis yang ke-40, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan imam-imam yang lain, diterangkan kepada kita umat Islam bahawasanya dunia dan manusia ini, iaitu dari segi rezeki dan juga niat dan rezeki, terbahagi manusia ini dengan rezeki dan perbuatan mereka ataupun niat mereka kepada 4 golongan, iaitu maknanya niat, harta, dan manusia yang mendapat harta ataupun tak dapat harta. Terbahagi pada 4 golongan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepadanya dan juga ilmu, iman dan ilmu yang sebenar-benarnya lah, berkaitan dengan bagaimanakah menguruskan harta yang rezeki harta yang Allah Ta'ala berikan. Maka orang yang ada harta, ada iman, ada ilmu ini, dia bertakwa pada Allah SWT pada membelanjakan hartanya, tahu apakah hak Allah dan hak manusia, menyambung silaturahim. Maka ini adalah darjat yang paling tinggi, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, seperti Sayyidina Uthman radhiyallahu an, dikurniakan harta, dan juga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, mereka dengan iman yang mereka usahakan, dengan ilmu yang mereka pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kepada Rasulullah, lalu mengikuti saranan baginda, maka mereka telah infakkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Dalam peperangan Tabuk, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah belanjakan hartanya untuk kelengkapan tentera kaum muslimin, 1/3 daripada tentera kaum muslimin. Dan juga banyak contoh-contoh yang lain di kalangan sahabat yang dikurniakan harta.
Bukan semata-mata dengan sebab harta itu mereka dikira berjaya, namun dengan sebab iman dan bagaimana mereka belanjakan harta itu. Sebab nanti ada golongan yang lain selain pada golongan pertama ini, di mana mereka tak ada harta, tetapi dengan sebab niat, dengan sebab iman, dengan sebab amalan yang mereka buat, maka mereka juga tanpa harta berjaya di sisi Allah. Tidak ada harta, tidak ada duit, tidak ada dinar dan dirham, tidak ada wang ringgit yang nak dikeluarkan dengan banyak, tetapi termasuk juga orang-orang yang Allah SWT redai. Golongan pertama, maknanya golongan yang pertama ada harta, ada iman, ada ilmu dan membelanjakannya di jalan Allah. Tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia. Sambungkan silaturahim. Golongan yang kedua, di mana golongan yang dia tak ada harta, tapi ada ilmu, ada iman. Allah Ta'ala rezekikan ilmu, Allah Ta'ala tidak bagi harta. Ini seperti, contohnya seperti para sahabat yang miskin, seperti Ahlus Suffah. Sahabat-sahabat yang mana mereka itu ketika seruan jihad, seruan untuk keluar di jalan Allah, lalu mereka tak lepas untuk pergi dalam saringan untuk keluar berjihad di jalan Allah. Adanya tunggangan sendiri, ada harta kelengkapan, mereka tak lepas sebab tak ada apa-apa. Lalu mereka pulang berpaling dalam keadaan menangis kerana tidak dapat turut serta dalam jihad. Jadi mereka ini mempunyai niat. Bukan setakat niat, jika mereka ada niat dan keazaman yang kuat, mereka ada harta, jika mereka ada kelengkapan, mereka akan keluar di jalan Allah, mereka akan sertai jihad. Maka orang seperti ini, mereka akan dapat ganjaran yang sama seperti golongan yang pertama. Golongan yang ada iman, yang ada ilmu, yang ada harta. Itulah kesan ataupun itulah besarnya kesan niat. Maka dengan sebab itu kita perlu pasang niat dalam kehidupan kita ini. Di dalam kita melakukan amalan, kita kena ada niat baik yang lebih besar daripada apa yang kita ada. Bila kita lihat orang-orang yang berharta, orang-orang baik, orang-orang soleh yang berharta, mereka belanjakan di jalan Allah, mereka infak, mereka bantu orang susah, mereka bahagi-bahagikan harta mereka. Maka apakah bila kita lihat orang yang begitu, apa niat, apa yang kita patut lintaskan dalam hati kita? Selain daripada terlintas berapa harta dia, banyak mana, jumlah ringgit yang dia ada, aset dia berapa, sampai dia boleh bagi kat semua orang, sampai dia boleh pergi ke serata negeri, seluruh negara, keluar negeri pula. Selain daripada itu yang terlintas, kita kena muhasabah, kita kena berkira-kira tentang diri kita. Apakah yang aku boleh berikan, aku pula apa yang aku boleh bagi dengan apa yang aku ada. Kita perlu berkira-kira pada diri kita juga. Dan niat itu mestilah niat yang lebih besar daripada apa yang kita ada. Kalau dalam orang buat dakwah, mereka ada, ataupun yang di antara tarbiyahnya ialah niat tu niat seluruh alam. Maknanya walaupun tak mampu pergi satu dunia untuk buat dakwah Islam, dakwah agama, dakwah sunnah Rasulullah, tapi niat tu niat seluruh alam. Kalau aku boleh pergi, aku pergi semua. Itulah niat, itulah yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan para sahabat dengan niat, bermula dengan niat dan dengan iman, kemudian mereka telah bermujahadah, susah payah tingkatkan keimanan mereka. Mereka telah beramal, mereka telah buat betul-betul sehingga mereka memang menyebarkan Islam. Mereka telah keluar dakwah sehingga ke hujung-hujung dunia, daripada tanah Hijaz tu sampai ke China, sampai ke Eropah. Dengan keadaan waktu itu, dengan
dengan kapal dan juga dengan kenderaan binatang tunggangan, tapi mereka sampai. Kemudian golongan yang ketiga, di mana dua yang ketiga dan keempat ini, dua yang terakhir ini, kita perlu ada niat supaya tidak jadi seperti ini. Kita perlu waspada supaya kita tak termasuk dalam golongan ini, iaitu orang yang Allah SWT berikan harta, direzekikan harta tapi tak direzekikan ilmu, tak direzekikan iman, tak direzekikan hidayah. Maka dia akan belanjakan harta ini tanpa ilmu, tanpa iman, tidak bertakwa pada Tuhannya dalam perbelanjaan harta tersebut, dan tidak menyambung silaturahim, putuskan silaturahim, dan tidak tahu apakah hak Allah SWT padanya, lalu tidak menunaikannya. Maka inilah akhbathul manazil, seburuk-buruk perjalanan, seburuk-buruk cara. Mana di dunia ini Allah Ta'ala bagi rezeki harta, bagi rezeki kekayaan, tapi semua itu digunakan pada selain agama, selain keredaan Allah, selain perkara-perkara yang wajib dibuat, seperti hubungkan silaturahim. Ada di kalangan keluarga yang susah, tak dibantu. Ada di kalangan orang-orang yang ada hak pada hartanya, namun tak dikeluarkan zakat. Bahkan orang-orang yang tak ada hak, tempat-tempat yang tak patut dibelanjakan lalu digunakan. Bukan setakat gunakan untuk dirinya, bahkan gunakan untuk kepentingan dunia, kepentingan keburukan orang lain. Maka inilah jalan paling buruk. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada harta yang banyak tapi kegunaan buruknya pun banyak, maka akan bertambahlah jalan-jalan keburukan dan kerosakan. Dan yang keempat, orang yang tidak direzekikan harta dan tidak juga direzekikan ilmu, tetapi dia tak ada, orang yang tidak ada apa-apalah, mana dari segi dunia tak ada, ilmu pun tak ada, agama pun tidak ada. Namun walaupun harta tidak ada, tapi dengan sebab niat yang salah, dengan sebab niat yang buruk, lalu dia pun berniat, berazam, kalau aku ada, aku nak jadi macam fulan tu. Kalau aku ada harta, aku nak jadi macam orang tu lah. Nampak macam hebat, nampak macam itulah real life, kehidupan yang sebenar. Nampak macam kalau nak berjaya mesti jadi macam tu. Nampak macam tak perlu pula pada agama, kalau tak amalkan perintah Allah pun boleh berjaya. Nampak macam okey lah, nampak positif. Walaupun dalam kehidupan kita perlu kepada perkara-perkara yang positif, arah positif, tetapi jangan sampai positif pada keburukan.